Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifa Sofia binti Zainuddin. Saya pelajar IPG Kampus Tengku Ampuan Afzain. Hari ini saya akan menemui cikgu berkaitan dengan subjek yang saya belajar iaitu psikologi perkembangan kanak-kanak. Okey, baiklah. Terima kasih Cikgu Ifa atas kesudian menemui saya. Okey, saya perkenalkan diri dulu. Nama diberi Anis Anira, sebelum panggil Cikgu Anis. Saya merupakan cikgu bagi subjek Bahasa Melayu dan Sains yang mempunyai pengalaman selama 11 tahun mengajar. Okey, saya mengajar di SK Taman Johor Jaya 1 iaitu yang terletak di Johor Bahru. Sekolah saya merupakan sekolah bandar. Okay. Baiklah cikgu, soalan yang ingin saya buat yang pertama ialah bagaimana teori perkembangan fizikal mempengaruhi kaedah pengajaran yang cikgu gunakan? Okey. Kita tengok dari segi perkataan fizikal dulu. Fizikal merupakan melibatkan perubahan saiz, kadar pertumbuhan dan fungsi anggota badan. Okey, bagi macam kita tahu sekolah rendah mempunyai tahun 1 sehingga tahun 6. Jadi kaedah pengajaran yang berbeza untuk tahun yang berbeza. Okey. Biasanya kalau perkembangan fizikal ni dipengaruhi oleh faktor persekitaran, kebersihan, keselamatan dan pemakanan. Okey. Jadi dalam faktor PDP kita utamakan persekitaran dululah. Okey. Untuk contoh macam tahun 1 kan kita mengajar pendidikan jasmani. So apabila kita mengajar pendidikan jasmani ni kita kena tengok perkembangan fizikal dia iaitu ada certain budak masih lagi belum tahu cara melompat. So untuk membuat aktiviti yang lebih kompleks kita tekankan dulu kepada perkembangan fizikal dia. Maksudnya kita ajar dia step by step daripada satu persatu. Okey, berbeza apabila kita mengajar PJ tahap 2. Murid tahap 2 dah boleh basic melompat, berlari. So kita akan pergi kepada aktiviti yang lebih sesuai, yang lebih kompleks. Contohnya kita mula mengajar kemahiran berlari, kemahiran lompat tinggi yang lebih sesuai dengan faktor usia mereka. Okey. Seterusnya, perkembangan fizikal juga melibatkan kemahiran motor kasar dan motor halus. Okey, bagi aktiviti PDP di dalam kelas, kita utamakan aktiviti motor kasar dan motor halus lah. Contoh dari segi tahun 1 kita banyakkan latihan menulis. Menulis dari segi sizing, huruf besar, huruf kecil. Berbeza dengan tahap 2, PDP kita lebih tekankan kepada kaedah penulisan, contohnya petikan, karangan untuk melatih mereka punya kemahiran motor halus. Kemahiran motor kasar juga tetap diutamakan kerana ia memainkan peranan yang penting dalam perkembangan murid. Baiklah cikgu, pada pandangan cikgu, bagaimana teori perkembangan kognitif ni membantu merancang aktiviti pembelajaran yang efektif? Okey, bagi teori perkembangan kognitif pula, ia melibatkan perkembangan intelek dan mental murid lah. Contoh yang biasa kita belajar, zaman-zaman saya belajar dulu pun ada Jean Piaget kan, kita biasa dengar. Okey, Jean Piaget ni dia menekankan pemikiran merupakan suatu proses secara berperingkat lah. Maksudnya untuk kita mengajar sesuatu dalam PDP tu kita perlu secara berperingkat. Okey, contoh saya bagi dalam subjek saya kan, saya mostly masa saya banyak dengan bahasa Melayu tahun 1. Okey, jadi saya bagi contoh daripada segi situlah. Contoh bahasa Melayu tahun 1. Kita bermula kalau kita nak mengajar mereka, kita akan ajar daripada basic dulu iaitu mengajar suku kata. Okey, bila kita tengok kognitif murid dah boleh menguasai kemahiran suku kata, kita pergi pula kepada kemahiran perkataan. Perkataan yang pendek dan kemudian perkataan yang panjang. Kemudian apabila murid telah menguasai banyak vocab, banyak perkataan, kita pergi pula pada frasa iaitu frasa terdiri daripada 2 atau lebih perkataan. Okey, kita dah nampak dah daripada segi perkataan, suku kata, perkataan, frasa. Apabila murid dah menguasai ketiga-tiga kemahiran tersebut, so kita barulah pergi kepada proses membina ayat. So dari situlah kita tengok dari segi kognitif murid lah. Maksudnya kita perlu membimbing diorang daripada bawah, lepas tu barulah pergi kepada
perkataan yang lebih kompleks. Okey. Dalam Jean Piaget juga yang saya ada study sebelum ni, dia melibatkan 4 proses utama lah, iaitu skema, iaitu menyesuaikan diri. Terutamanya kalau tahap 1. Dia ada peralihan yang berbeza daripada segi tadika kemudian masuk kepada tahun 1. So daripada segi menyesuaikan diri tu sangat-sangat penting dalam PDP lah. Jadi pada permulaan sebelum guru mengajar, guru akan perlu membantu murid menyesuaikan diri dulu dalam kelas. Contohnya akan ada murid yang menangis, akan ada murid yang tak nak belajar, belum boleh membezakan lagi daripada segi prasekolah ke tahun 1. So daripada situlah kita cuba didik murid. Cakap okey sekarang dah masuk tahun 1, dah kena belajar, kena menulis sendiri. So kita bantu murid daripada segi kognitif tersebut. Seterusnya apabila murid dah boleh menyesuaikan diri dengan keadaan kelas, dengan kognitif, maksudnya sekarang kita dah belajar, dah tak ada dah buku yang warna-warni tulisannya, semua tulisan buku teks yang warna hitam. Okay, seterusnya kita pergi kepada proses penyerapan, iaitu macam mana murid nak terima ilmu tersebut. Okay, kita pergi sama macam tadi, pergi kepada proses by proses, step by step. Kemudian pengubahsuaian, maksudnya murid dah boleh adapt, dah boleh baca buku teks. Kita ubah suai pula, selain guna buku teks, kita guna pula kepada aktiviti hands on untuk membantu kognitif murid. Okay. Apabila murid dah buat daripada segi baca buku teks, lepas tu dah boleh hands on, kemudian kita seimbangkan, kita campurkan. Lepas kita mengajar, kita buat aktiviti hands on dalam kumpulan. Lepas tu murid membuat buku latihan. So daripada situlah kita membantu kognitif murid, bukan sahaja daripada segi kita mengajar, tapi murid juga memberi input kepada cikgu tu sendiri. Okay, contoh lain adalah masa murid tahun 1 sebelum murid belajar, murid akan ada proses minggu transisi, kita panggil selama 4 minggu. So selama 4 minggu itulah kita bantu murid nak adapt kognitif dia dengan persekitaran sekolah yang baru yang sangat berbeza daripada mereka tadika dulu. So daripada situlah cikgu merancang PDP. Okey. Bermula kita perkenalkan. Bila kita dah perkenalkan, barulah kita mengajar. Lepas tu selain daripada kita dah mengajar, kita tengok pula feedback murid tu macam mana. Maksudnya apabila kita mengajar, murid tu boleh tak, contoh kita mengajar 30 minit, murid boleh fokus tak selama 30 minit? Kalau murid tak boleh fokus, kita refleksi balik. Okey, kenapa murid tak boleh fokus? Mungkin disebabkan oleh guru mengajar terlalu lama ataupun cikgu bercakap secara banyak satu hala. So cuba komunikasi dua hala. So daripada situ kita boleh mencungkil kognitif murid. Maksudnya apa yang mereka ingin tahu, faham atau tidak apa yang guru sampaikan. So daripada situ guru akan dapat benefit, murid juga akan dapat menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Okey, baiklah cikgu. Soalan yang seterusnya, apakah cabaran yang dihadapi semasa mengaplikasikan teori perkembangan sosio-emosi di dalam bilik darjah dan bagaimana cikgu mengatasinya? Okey. So saya lihat dari aspek sosio-emosi adalah sosial, iaitu pergaulan dan emosi murid. Okey, maaf saya memang banyak bagi contoh daripada tahun 1 sebab memang bidang saya more tu tahun 1 lah. Okey. So kalau tahun 1 ni pada permulaannya murid ada ego sendiri, egocentrik dia sendiri. Iaitu mereka kalau kita bagi aktiviti secara berkumpulan, mereka tak boleh nak adapt, tak boleh nak bergaul, masing-masing nak buat sendiri. Saya nak buat macam tu. Berbeza kalau dengan tahap 2, mereka tahu okey bila cikgu bagi aktiviti kena bahagikan tugasan berkumpulan kan. So daripada situ cabarannya adalah murid tahun 1 ni dia ada ego sendiri dan mereka belum faham konsep kerja berkumpulan. So daripada situ macam mana saya sebagai cikgu untuk membantu sosio-emosi murid adalah mula-mula kita akan pergi aktiviti secara pairing berdua. Maksudnya kita cuba bantu murid untuk pandai berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi sosial. Contohnya aktiviti pairing partner kan, contohnya macam dalam sains. Okey, cikgu tanya, cuba buat pemerhatian terhadap bunga. So kita pairingkan dia, kita berdua, okey, berdua bincang. Bunga ni tentang apa, bunga ni warna apa, bunga ni saiz macam mana. So bila murid tu dah pandai berborak, berbincang, kita tengok emosi mereka pun dah
happy, boleh bercakap dengan kawan. So lepas tu kita suruh pula murid bentang. So daripada situ kita tingkatkan keyakinan diri murid. Okay, bila kita dah tengok murid dah pandai pairing partner. Biasanya proses untuk tahun 1 pairing partner ni mengambil masa 1 hingga 2 bulan sebab murid baru lagi masuk ke alam sekolah rendah. Okay, kemudian bila dah kita barulah pergi kepada kumpulan kecil. Contohnya terdiri daripada 3 ke 4 orang. So guru bagi tajuk, bagi tugasan. Contohnya sains kita labelkan anggota badan. So kita bagi label setiap seorang. Kalau untuk tahun 1 ni kita kena pergi detail. Bukan kalau macam tahap 2 kan kita bagi label, dia boleh tulis sendiri kan. Tapi untuk kalau tahap 1 ni kita siapkan label. So kita siapkan label dan kita minta murid tu seorang satu labelkan. So daripada situ kita akan nampak ada murid yang dah boleh berinteraksi sosial dengan baik. Tetapi ada murid juga yang masih lagi akan ada ego dia sendiri. So daripada situlah cikgu tengok dan cikgu tegur, membuat teguran dan bantu murid. Macam mana untuk berinteraksi sosial dengan lebih baik. Kemudian akan ada situasi cabaran yang mana murid akan berdiam diri, tak nak join dengan aktiviti berkumpulan sebab tak dapat apa yang dia nak. Lepas tu dia murid yang pasif. So untuk murid yang begitu, salah satu cara yang saya gunakan adalah panggil murid tersebut. Contohnya nama dia Alif. So kita panggil, Alif, cuba awak buat. So daripada situ dia akan alert, cikgu perasan aku tak buat, aku pasif. So dia akan buat. So untuk murid-murid yang pasif sebegini, kita perlu sentiasa peka dan sentiasa ingatkan mereka. Bukan hanya biarkan mereka bekerja dalam kumpulan. Bekerja dalam kumpulan juga sangatlah penting untuk murid tu berani bersuara. Contoh macam kita tahulah mostly akan dalam kelas akan ada murid yang berani, yang menonjol dan murid yang lemah, yang kurang menonjol. Kalau untuk tahun 1 mostly akan ada murid yang belum pandai membaca dan murid yang membaca. So murid yang dah pandai membaca ni akan selalu menonjol dan murid yang belum boleh membaca dia akan kurang keyakinan diri. So daripada situ biasanya aktiviti perkumpulan kita akan campurkan murid yang menonjol dengan murid yang lemah supaya kita dapat membantu murid yang menonjol ni boleh membantu murid yang lemah. So daripada segi situ, lepas dah buat aktiviti berkumpulan, bentangkan. Memang murid yang menonjol akan sentiasa nak bercakap, tapi kita kena sentiasa ingatkan, semua orang mesti bercakap, ambil bahagian masing-masing. So daripada situlah kita membina sosial murid dengan baik, emosi murid dengan baik dan keyakinan diri murid. Selain itu, apabila murid telah meluahkan idea, meluahkan pendapat, berani membuat pembentangan, guru juga perlu sentiasa memberi pujian kepada murid. Pujian ini adalah salah satu juga cara untuk membina keyakinan diri murid. Contohnya macam situasi kelas saya, murid yang belum pandai membaca sangat-sangat malu untuk bercakap sebab alasannya cikgu saya belum boleh membaca. So kalau dalam bahasa Melayu, selain daripada kemahiran membaca, kita ada kemahiran mendengar dan bertutur. So kita cuba cungkil murid untuk mendapatkan TP dalam PBD yang lebih tinggi dalam kemahiran bertutur sebab murid kelemahannya hanya pada kemahiran membaca, bukan kemahiran bertutur. Sentiasa ingatkan murid. Bila murid dah ada mindset yang sempit, murid malu, murid pasif, kita cuba buka mindset murid tu macam mana. Kita cuba cari, kita bantu dia cari apa kelebihan dalam diri dia. Apa yang dia boleh bantu untuk diri dia sendiri walaupun daripada tahun 1 sebab bila kita daripada kecil kita dah bantu dia untuk tingkatkan keyakinan diri dia, so nanti bila dah besar dia akan tahu walaupun dia lemah pasti dia akan ada kelebihan pada tempat lain. So macam tu kita bantu sosial emosi murid supaya dia datang sekolah dia bukan lagi dengan perasaan aku tak boleh baca, tak payahlah jawab, tak ada perasaan macam tu sebab semua murid sama rata. Setiap orang akan ada kelebihan dan kelemahan mereka. So kita cuba bantu dan untuk murid yang lain juga kita perlu betulkan mindset murid. Akan ada mindset yang cikgu dia tak pandai baca lah, biarlah saya yang baca. Kita betulkan mindset murid. Kita sentiasa ingatkan murid. Kita dalam satu kelas mesti membantu antara satu sama lain. Yang lemah akan dibantu oleh yang pandai. Yang pandai kena bantu yang lemah. Bukan kita berjaya
seorang sahaja. So mindset yang macam tu lah kita sentiasa kena terapkan dalam diri murid. Okay, bukan sekadar mengajar konten sahaja tapi kita juga menerapkan nilai-nilai murni murid supaya wujudnya sosio emosi yang baik dalam kelas kita. So nanti murid akan dapat belajar sesama sendiri secara kendiri dan juga belajar bersama guru. Okey, baiklah. Soalan yang terakhir, bagaimana cikgu melihat hubungan antara perkembangan fizikal, kognitif dan sosio-emosi ni dengan kejayaan pelajar? Okey, kaitan antara yang kita dah bincangkan tadi, fizikal, kognitif dan emosi. Okey. Kalau dari segi itu kita lihat contohnya akan ada murid dalam satu sekolah tu, murid yang kita panggil berpendapatan rendah lah. Okey, contohnya datang ke sekolah pun belum sarapan, dalam sekolah pun selalu ngantuk. So bila kita tanya kenapa kan fizikal nampak lemah, nampak lesu, lepas tu nak belajar kognitif pun tak boleh nak terima input dengan optimum. So bila kita tengok emosi mereka pun macam tak nak bergaul dengan kawan. Bila kita siasat-siasat, oh sebab mak ayah susah, jadi tak dapat bagi makan. Okay, makan pun roti, jadi murid tu kurang bertenaga. So daripada situ biasanya guru kelas akan sangat-sangat perhatikan latar belakang setiap murid lah. Bila kita perhatikan latar belakang setiap murid, so daripada situ kita akan cuba ambil solusinya. Contoh, untuk murid yang berpendapatan rendah, kita panggil dia program rancangan makanan tambahan RMT. So daripada situ, daripada segi fizikal, murid dapat makanan yang cukup, nutrisi yang cukup. So dia akan membantu murid untuk lebih cergas belajar di dalam kelas. Kemudian emosi mereka pun gembira lah, tak adalah kelaparan datang ke sekolah. Okay. Selain itu, kalau daripada segi perkembangan fizik yang baik juga, contohnya macam parents yang selalu support pembelajaran murid kat rumah. Contoh, sentiasa update dengan guru kelas, macam mana anak mereka di sekolah. Lepas tu, sangat menitik beratkan homework murid. Daripada perkembangan fizikal yang baik, persekitaran rumah yang baik, persekitaran sekolah yang baik, kita nampak kognitif murid, kita ajar sikit je tapi murid dapat tu input lebih banyak lagi sebab banyak persekitaran yang support kepada kognitif mereka. Dan sosio emosi mereka juga akan lebih baik, mereka akan lebih berani, lebih menonjol. Okay. Saya perkenalkan sikit konsep PBD dekat sekolah. Okay, PBD kat sekolah ada TP1 sampai TP6. Okay, sekarang untuk murid mendapat TP6, murid kena berani mempamerkan dan berani membuat pembentangan di hadapan orang lain. So daripada segi situ saya nampak biasanya murid yang sihat tubuh badan, fizikal okey, perkembangan okey, persekitarannya okey, mereka sangat berani dan dapat menunjukkan idea-idea yang kreatif semasa pembentangan. So daripada segi situlah sosio emosi mereka disupport dengan baik dan sebagai guru boleh memberikan TP6 kepada mereka. So secara keseluruhannya perkembangan fizikal, kognitif dan sosio emosi yang seimbang, yang baik sangat memberi impak kepada pembelajaran murid itu sendiri sama ada di sekolah, di rumah dan semasa mereka membesar. Okey, baiklah. Terima kasih cikgu. Semoga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih juga kerana sudi menemui saya. Semoga Cikgu Ifah berjaya di masa akan datang. Terima kasih.